Perkara pertama yang ingin saya ulas ialah berkenaan dengan pertembungan parti-parti di dalam Perikatan Nasional, dalam Barisan Nasional dan PBS. Pertembungan sesama sendiri di kalangan calon-calon mereka. Dan pertembungan bukan sedikit, bukan 1-2 kerusi, tetapi 17 kerusi yang melibatkan pertembungan sesama sendiri ini. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa parti-parti di dalam gabungan yang Muhyiddin namakan sebagai Gabungan Rakyat Sabah ini, sebenarnya mereka gagal untuk mencapai kata sepakat untuk memilih hanya seorang calon saja di dalam ataupun setiap DUN, setiap 73 DUN itu. Pertembungan di 17 kerusi ini suatu jumlah yang besar dan membuktikan kepada rakyat negeri Sabah bahawa gabungan ini adalah gabungan yang tidak mantap, gabungan yang cacah merba, gabungan yang haru biru. Jika mereka gagal untuk memilih seorang calon di setiap DUN itu, sudah tentu kalau mereka ini diberi mandat oleh rakyat pada 26 September ini, sudah tentu mereka juga akan gagal ataupun sukar untuk menentukan hala tuju kerajaan. Nak memilih ketua menteri pun nanti akan ada persaingan, akan ada pertembungan di antara satu sama lain. Dan rakyat di Sabah seharusnya memikirkan tentang, kerana sebuah kerajaan itu mestilah ditakbir ataupun mestilah dianggotai oleh sebuah gabungan parti yang mantap, parti yang sepadu, parti yang bermuafakat dan sepakat. Kalau sekiranya gabungan parti-parti dalam gabungan tersebut tidak berpakat, tidak sepakat, maka sudah tentu kerajaan yang dipilih itu nanti kerajaan yang tidak kuat dan tidak mantap. Dan ini dapat kita bandingkan dengan Warisan Plus, di mana Warisan Plus kita melihat bahawa mereka berjaya membuktikan kepada rakyat negeri Sabah bahawa mereka adalah gabungan yang mantap, gabungan yang padu, di mana mereka berjaya menghantar hanya seorang calon saja di setiap 73 DUN ini. Ini bukti kepada rakyat Sabah bahawa gabungan itu adalah gabungan yang mantap berbanding dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS yang bertembung sesama sendiri di 17 kerusi. Jadi sudah tentu kalau pertembungan sesama ini berlaku, sudah tentu itu membuktikan kepada kita gabungan ini adalah gabungan yang haru biru dan cacah merba. Perkara kedua yang saya yakin dilihat oleh rakyat Sabah ialah bagaimana pada hari penamaan calon semalam pun sudah ada pertembungan, sudah ada percakaran di antara parti-parti BN dan PBS ini, di mana kita melihat bahawa Muhyiddin awal-awal lagi telah menamakan pengerusi Majlis Pimpinan Bersatu Sabah, iaitu Haji Muhammad Noor, calon mereka di DUN Sulaman, sebagai calon ketua menteri jika sekiranya gabungan itu dipilih untuk menjadi menjadi kerajaan negeri Sabah. Dan tidak semena-mena selepas itu, tidak lama selepas itu, cadangan ini ditempelak oleh Presiden UMNO Zaid Hamidi, menyatakan bahawa calon ketua menteri itu hanya akan ditentukan apabila gabungan, kononnya gabungan rakyat negeri Sabah ini menang pada pilihan raya 26 September ini. Muhyiddin dah cadang Hajiji, tetapi Barisan Nasional Zahid menyatakan bahawa tidak ada persepakatan lagi tentang siapa calon ketua menteri, dan hanya selepas mereka menang barulah nak diumumkan ataupun nak dibincangkan. Mana satu yang betul ini? Dan Muhyiddin nampaknya tidak berani untuk menamakan calon ketua menteri di pihak UMNO. Sepatutnya kalau Muhyiddin menamakan Haji Zahid boleh menamakan calon ketua menteri di pihak UMNO, kerana saya yakin di pihak UMNO sebenarnya mereka tidak mempunyai calon yang berkarisma di dalam Barisan Nasional untuk dijadikan calon ketua menteri. Jadi dua perkara asas ini. Pertama, pertembungan di antara parti-parti di 17 kerusi ini suatu pertembungan yang bukan sedikit. Ini suatu fakta yang saya yakin dilihat oleh rakyat Sabah, dan ini menjadi faktor untuk Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS ditolak oleh rakyat negeri Sabah. Yang kedua, berlakunya pertembungan tentang siapa calon ketua menteri Sabah. Awal-awal lagi sudah
mereka memperlihatkan perebutan di antara satu sama lain. Gabungan-gabungan parti-parti ini nakkan calon daripada parti mereka untuk menjadi ketua menteri. Dan bagi saya sebenarnya ini adalah suatu kelebihan yang dipunyai oleh Warisan Plus, di mana di pihak Warisan Plus sudah jelas dan nyata bahawa hanya Datuk Seri Safi Abdal saja calon Warisan Plus, dan beliaulah satu-satunya calon daripada Warisan Plus. Dan rakyat Sabah sudah tahu bahawa jika Warisan Plus menang, siapa ketua menterinya. Tetapi di pihak BN, PN dan PBS, rakyat Sabah belum tahu siapa ketua menterinya. Adakah Bong Mukhtaradin, seorang ahli politik yang veteran, yang lama, tetapi semua rakyat Sabah tahu bahawa beliau mempunyai masalah peribadi, ada kontroversi, ada isu di mahkamah. Dan saya rasa sebab itulah Zahid tak berani nak menamakan Bong Mukhtaradin sebagai calon ketua menteri kerana isu-isu yang saya sebutkan tadi. Dan kita melihat bagaimana kalau kita bandingkan di antara Warisan Plus dengan BN, PN dan PBS ini, sudah tentu kelebihannya jauh dari segi calon ketua menteri, dari segi dari segi perpaduan dan persepakatan. Pertembungan di 17 kursi ini suatu perkara yang serius. Bagaimana kalau mereka menyatakan mereka berpadu, mereka suatu gabungan yang mantap, bagaimana pula mereka boleh berlawan sesama sendiri? Dan sudah tentulah rakyat Sabah melihat perkara ini suatu perkara yang menjadikan awal-awal lagi mereka menolak Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PBS ini. Dan lebih lagi mereka melihat bagaimana sebenarnya di dalam gabungan PN, BN, UPKO, PBS ini, mereka sebenarnya tidak jujur dalam pembahagian kerusi di kalangan parti-parti komponen mereka. Bagaimana PAS? Yang kita tahu bahawa PAS ini adalah suatu parti salah satu parti tonggak dalam kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimana PAS, suatu parti yang telah lama bertapak di negeri Sabah, tidak langsung diberikan satu kerusi pun di dalam pilihan raya negeri ini, sedangkan PAS mohon 10 kerusi. 10 kerusi PAS mohon. Mana mungkin kalau mereka ini jujur di dalam persahabatan mereka menolak PAS langsung, tak ada satu kerusi, sedangkan MCA dapat kerusi. Sedangkan MCA suatu parti daripada Semenanjung, dan parti yang kita tahu bahawa MCA lebih muda di Sabah berbanding dengan PAS. MCA dapat bertanding contohnya di Don Karamunsing, iaitu Don yang sebenarnya PAS mohon untuk jadi calon. Sedangkan di Don itu jumlah peratus Melayunya lebih daripada 50%. Bagaimana MCA meletakkan calon di Don tersebut dan PAS ditolak. Dan di Karamunsing itu bukan saja MCA yang bertanding, tetapi PBS juga meletakkan calon, dan akhirnya PAS telah pun dianaktirikan, dijadikan ayam saja oleh gabungan ini dan langsung tidak diberi hak untuk bertanding. Sedangkan mereka di dalam semasa mereka di bawah Pakatan Rakyat dulu, PAS pernah bertanding lebih daripada 15 kerusi di negeri Sabah ini, dalam Don negeri Sabah ini. Tetapi bila mereka berada dalam gabungan PN, BN ini, PAS langsung tidak diberikan satu kerusi. Dan ini sudah tentu rakyat Sabah boleh melihat bagaimana sebenarnya persahabatan, kejujuran parti-parti di dalam PN, BN ini boleh diragui. Kawan sendiri pun mereka makan, masakan pula ataupun apatah lagi rakyat negeri Sabah. Perkara kedua ataupun ketiga yang ingin saya nyatakan di sini ialah, sebenarnya kita tahu kita tidak boleh menolak fakta, dan juga kita tidak boleh menolak budaya rakyat Sabah ini. Rakyat Sabah, begitu juga Sarawak, di kepulauan Borneo ini, mereka sejak mereka merdeka bersama dengan Malaysia pada tahun 1963, sebenarnya mereka mempunyai tuntutan ataupun mereka mempunyai perjanjian dengan kerajaan federal yang kita namakan MA 63. Kerana mereka tahu bahawa mereka sebenarnya harus mempertahankan hak mereka sebagai hak rakyat Sabah. Oleh kerana itu, mereka sentimen ataupun mereka sebenarnya mahukan bahawa kerajaan yang memerintah negeri Sabah ini adalah kerajaan yang diasaskan oleh anak negeri Sabah. Mereka tidak mahu parti-parti ataupun pemimpin yang sebenarnya mempunyai kiblat di Kuala Lumpur. Itu sebab bagi saya, rakyat Sabah boleh melihat, boleh membandingkan
gabungan rakyat Sabah ini, itu Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PBS dengan Warisan Plus. Warisan bertanding di lebih 40 kursi. Kalau saya silap saya 45 kursi. Dan Warisan Plus sendiri telah menamakan Datuk Seri Safi Abdal sebagai calon Ketua Menteri, Presiden Parti Warisan, parti yang bertonjang ataupun parti yang digagaskan di negeri Sabah, dan parti yang menjadi parti yang menjadi parti yang menjadi tonggak kepada Warisan Plus. Dan beliau sudah tentu akan faham tentang kepentingan dan kesejahteraan negeri Sabah, dan sudah tentu kepentingan rakyat Sabah ini akan diperjuangkan oleh beliau, dan beliau tidak mempunyai abang long di Kuala Lumpur. Berbanding dengan UMNO, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, jika sekiranya mereka ini diberikan mandat dan ada calon Ketua Menteri daripada parti ini, sudah tentu mereka ini akan berkiblatkan kepada Kuala Lumpur. Kalau Haji Jin Nur menjadi Ketua Menteri, sudah tentu dia ada abang long di Kuala Lumpur, itu Muhyiddin Yassin. Kalau sekiranya Bong Mokhtar Radin menjadi Ketua Menteri, dia ada abang long, itu Zaid Amidi. Dan mereka ini sudah tentu akan tunduk dan patuh kepada presiden-presiden parti masing-masing. Dan inilah beza. Rakyat Sabah harus menilai. Datuk Seri Safi Abdal sendiri biasa menyatakan bahawa Sabah persabahan, dan beliau sendiri dalam semasa membentangkan atau melancarkan manifesto Parti Warisan Plus menyatakan bahawa kita mesti pertahankan hak Sabah, dan parti yang memerintah Sabah mesti parti daripada Sabah, bukannya parti daripada Semenanjung. Dan ini sudah tentu dapat dilihat oleh rakyat negeri Sabah, pengundi-pengundi negeri Sabah, bagaimana bezanya di antara Warisan Plus dengan gabungan PN, BN dan PBS ini. Yang seterusnya saya ingin nyatakan di sini ialah di peringkat awal kempen ini, saya akan cuba untuk mengulas atau memberikan fakta-fakta sepanjang kempen Pilihan Raya Sabah ini. Dan yang seterusnya, apa yang saya ingin menyatakan di sini ialah rakyat Sabah, saya yakin mereka sedar bahawa semenjak mereka merdeka pada tahun 1963 bersama dengan Malaysia, sudah lebih, kalau tahun 2020 sudah 57 tahun mereka merdeka, tahun 63 sehingga tahun 2020. Mereka ini telah pun memerintah Malaysia ini lebih daripada 57 tahun, memerintah Sabah, BN memerintah Sabah lebih daripada 57 tahun. Dan kita lihat bagaimana susahnya rakyat negeri Sabah, bagaimana ramai di kalangan rakyat negeri Sabah yang miskin, sedangkan warisan hanya memerintah baru 2 tahun. Kita tidak boleh nak blame warisan, kerana BN telah memerintah lebih daripada 50 tahun. Kita lihat Sabah adalah antara negeri yang miskin. Rakyat negeri Sabah ramai yang miskin. Kalau tuan-tuan pergi ke beberapa tempat di Sabah, tuan-tuan boleh lihat bagaimana ada anak-anak kecil yang di pasar-pasar mengikut kita beli barang, dia minta nak bawa barang sebab mereka nak duit upah bawa barang. Dan di tepi-tepi jalan kita lihat ramai rakyat yang berjalan kaki, berbaris berjalan kaki. Ini semua menunjukkan bagaimana susahnya rakyat negeri Sabah. Dan juga terlihat kemudahan asas negeri Sabah masih lagi kurang berbanding dengan Semenanjung. Ini fakta di mana rakyat Sabah tahu bahawa BN yang memerintah Sabah lebih daripada 50 tahun. Jadi apakah rakyat Sabah masih mahu BN memerintah semula, sedangkan mereka telah pun disusahkan oleh BN selama lebih 50 tahun. Jadi itu antara beberapa fakta yang ingin saya nyatakan di sini. Dan rakyat Sabah mesti memilih Warisan Plus dalam pilihan raya negeri pada 26 September ini bagi menentukan ataupun bagi meneruskan kesejahteraan kesinambungan kerajaan Warisan Plus yang telah memerintah selama 2 tahun ini, berbeza dengan kerajaan BN yang telah memerintah lebih 50 tahun, tetapi Sabah tetap mundur, rakyat Sabah tetap miskin. Jadi itu saja, insyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang dalam siri kempen PRN Sabah ini, untuk saya sedikit sebanyak membantu rakyat Sabah untuk mereka memilih siapa sebenarnya kerajaan, siapa sebenarnya pemimpin yang harus mereka pilih, siapa sebenarnya gabungan mana yang harus mereka pilih untuk menjadi kerajaan negeri Sabah. Warisan Plus tetap di hati. InsyaAllah kita pilih gabungan yang mantap, gabungan yang bersepakat, bukan gabungan caca merba. Kita pilih ketua menteri yang jelas, yang berkarisma, yang mempunyai pengalaman, iaitu Datuk Seri Safi Abdal,
dan kita pilih parti-parti yang jujur dalam persahabatan, bukan parti hanya mementingkan diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.